Makan ni. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim. Amma ba'du. Faqala Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al-Fattani Al-Makki rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Fi risalatihi al-musamma bi faridatil faraidi fi ilmil aqaidi, dan mustahil lawannya. Situ deh. Bukan wahdaniyah. Wahdaniyah. Betul. Oh di luar tu. Oh di luar. Di luar. Mana ni? Dan i'tiqad yang sebenar. Tu juga dah. Baik. Dan i'tiqad yang sebenar itu. I'tiqad mana mu'taqadah. Perkara yang disimpulkan di dalam hati kita, perkara yang ditambah, yang diikat. Apa perkara yang diikat? Kepercayaan itu lah. Jadi kepercayaan iman yang ditambah.
yang sebenar, mana yang hak, yang betul itu khabarnya ialah i'tiqad ahli sunnah, yakni pegangan ahli sunnah wal jamaah. Tu hidup cara tentang apa ni, tentang perbuatan ikhtiariyah. Kenapakah apa tu dibangsakan kepadanya itu atas wajah kasbin dan ikhtiarin. Artinya dibangsakan perbuatan kepada yang lain daripada Allah itu atas jalan usaha dan pilih. Jadi kita sebut kata mamak makan, mamak buat kerja tu, mamak bawa kereta, mamak masak, itu di atas jalan mamak memilih untuk mengusahakan perbuatan memasak, mendriver kereta, bermain bola, atas usaha dan pilih saja. Yakni dengan ikhtiar usahanya, yang iaitulah bergantung kudratnya yang baru itu dengan barang yang diperbuatkan itu. Dengan i'tibar memilihnya pada zahir akan mengerjakan dia. Jadi kita hamba ni Allah Ta'ala bagi kudrat dan iradat. Nak cerita gitu ya. Kalau kita ingkar kata kita ni diberi kudrat iradat, maka itu pegangan Jabriyah dia panggil. Kita sebut Jabariyah. Lebih tepatnya sebut Jabriyah. Tu. Jadi Jabriyah ni dia ingkar ada kudrat dan iradat yang hadisah kepada hamba. Artinya hamba ni majburan zahiran wa batinan. Kita manusia ni digagahi, dipaksai secara zahir dan secara batin. Artinya tidak ada langsung pada kita ni kebebasan untuk memilih dan usaha. Semuanya Allah belaka sekira-kira zahir dan batin. Jadi i'tiqad seperti ini boleh membawa kepada kufur apabila dia menghalalkan benda yang haram. Contoh dia nak minum arak, kita pun kata haram ni awak nak minum arak ni. Dia kata mana ada haram. Allah yang menggerakkan tangan saya untuk mengambil botol arak minum. Saya tak ada ikhtiar, tak ada usaha. Saya ni seperti kapas yang ditiup oleh angin saja. Allah lah yang buat belaka-laka, bukan saya. Maka orang lagu ni dia panggil pegangannya Jabriyah. Ketika mana dia menghalalkan benda yang haram tadi, kafir dia. Kalau dia tidak menghalalkan benda yang haram tu tak jatuh kafir lagi, tapi sesat. I'tikad dia tu bid'ah dalalah. I'tikad yang fasidah, akidah yang fasidah, yang rosak. Jadi orang Jabriyah ni kalau jumpa jenis lagu tu kita tapas, ada lepo atas muka dia. Kita bagi penumbuk, kalau dia marah, apa awak tumbuk saya ni? Kita jawab macam dia jawab juga, bukan saya. Saya seperti awak juga, tak ada ikhtiar usaha. Allah lah yang menggerakkan tangan saya belebok tumbuk wis putih atas muka awak tu. Marah ke Allah kan? Nak tahu kata dia sedar diri ke tak sedar diri. Jadi tu fahaman Jabriyah. Satu lagi fahaman yang sesatnya ialah fahaman Qadariyah. Qadariyah bukan Qadiriyah kan? Qadiriyah tu tariqah Syekh Abdul Qadirul Jailani. Dia panggil tariqah Qadiriyah. Sebab ambonya kalau sebut bab ni memang teringat semua ada orang mari ziarah pondok ambo. Pakai subah besar, tiuh tajam. Dia tanya Ustaz, bawa tarekat apa di pondok Ustaz ni? Kejut untuk tanya bawa tarekat. Astagfirullah, Syekh, guru kita tak bawa tarekat ni. Kata, tak ada. Kita sini pondok mengaji ya, kata. Tak ada tarekat-tarekat pun. Kata hari itu tak ngaji tasawuf ya. Tak ada tasawuf. Tasawuf ngaji. Kitab Bidayatul Hidayah, Penawar Bagi Hati, Risalah Kusyairiyah, Hikam, Gapo, Manhajul Abidi, itu ngaji. Tapi tariqah khasah, tariqah bahasa Qadiriyah, Ahmadiyah, Naqsyabandiyah, itu tak ada lah kata. Sebab tak ada ahli, kita bukan ahli, bukan syekh gitu ni. Syariat pun kita ambil lotek nak buat amal. Jadi dia pun kata, gitu. Tapi saya tarekat Qadariyah Ustaz. Kata kalau tarekat Qadariyah sesat entah.
Qadariyah Mu'tazilah Qadariyah. Bukan, dia kata. Qadariyah ni Syekh Abdul Qadir Jalani ya. Kata bagi. Kalau Syekh Abdul Qadirul Jailani Sultanul Aulia itu namanya Thariqah Qadiriyah. Nah, kalau Qadariyah ni sesat ni. Qadariyah ni. Fuak-fuak, ya Qadariyah ada dua dah. Qadariyatul Ula, fuak-fuak yang mengiktikadkan Allah ilmu dia hanya tahu setelah apa-apa perkara tu berlaku. Baru Tuhan tahu. Bermakna sebelum tu Tuhan pun bodoh tak tahu berapa sekarang. Maka Qadariyatul Ula ijma' ulama kafir. Kafir Qadariyatul Ula. Maka Qadariyah al-Ula ni pupuh setelah mana lahirnya Imam Syafi'i. Sebelum lahir Imam Syafi'i lagi. Kita sebut lagu ni takut dia mau duk baca buku Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah karangan bekas Mufti Sabah. Nama Sahibus Samahah Datuk Sa'id ke apa dia ni. Sebab saya ada gati satu orang ustaz meninggal dunia kuliah duha muslimat di Surau Jumaat An-Naim di Wan Semaju. Dia guna buku tu, kata buku tu orang kita buat mengaji, orang buat baca-baca gitu je, bukan kitab untuk kita buat mengaji muzakarah di masjid surau apa. Jadi dalam buku tu dia jadi macam keliru antara Qadariyatul Ula dengan Qadariyatul Tsani. Dia capu gimana? Tak betul tu, tak tepat. Qadariyatul Ula tu lain, tu kafir tu. Adapun Qadariyatul Tsani ni, hak ni kok lahir daripada Mu'tazilah. Hak ni tidak jatuh kafir. Hanya sesat saja. Bid'ah, dalalah, tidak jatuh kufur dak. Jadi dia dalam buku tu dia baca keliru, dia capu gimana? Capu gimana? Itu salah tu. Itu kita jaga-jaga. Baik. Kalau gitu hari ininya kita nak menyatakan tentang pegangan yang sebenar. Tu mana dia kata? Dan i'tiqad, yakni pegangan yang sebenar, yang hak, yang betul itu ialah i'tiqad ahli sunnah. Jadi kalau Qadariyah tu kita belaka, kita diberi kudrat iradat oleh Tuhan. Dia isbat kudrat iradat tu. Dia isbat bahawasanya kita ni ada dijadikan oleh Allah kudrat dan iradat yang hadisah, yang baharu. Tetapi beza dengan ahli sunnah dah. Tetapi kudrat iradat kita lah yang menjadikan perbuatan kita dan menentukan pilihan kita. Artinya kita ni telah diberikan oleh Allah kuwah, kemampuan yang mampu untuk kita jadikan perbuatan kita dan mampu untuk kita menentukan perbuatan kita. Bukan Allah yang menentu dan menjadikan perbuatan kita. Maka ni Qadariyah. Tu maka pegangan ni sesat. Wa may yaqul bil quwwatil muda'ati fadzaka bid'iyun fala taltafiti. Barang siapa yang i'tiqad makhluk ni dapat memberi kesan dengan kekuatan quwwah, power yang telah dijadikan oleh Allah padanya, maka fadzaka bid'iyun, akidah tersebut bid'ah dalalah, fala taltafit, jangan kamu mengikutinya, jangan. Pas lagu kalau gitu Qadariyahnya, kesimpulan Qadariyah lagu mana pegangan dia? Kita hamba ni mukhtaron zahiran wa batinan. Ia terbalik dengan Jabriyah tadi. Kalau Jabriyah majburan zahiran wa batinan, Qadariyah pula mukhtaron zahiran wa batinan. Mana kita ni yang menentu secara zahir dan secara batin, yang menjadi secara zahir dan secara batin, dengan power yang telah Allah jadi. Sebab tu tak kafir gitu. Sebab dia kata Allah yang jadikan power untuk kita menentu dan menjadi tadi. Kalau Jabriyah, Allah belaka zahir batin, kita seperti kapah gitu. Ia terbalik dua tu. Dua-dua ni terbalik belaka ni. Baik. Kalau gitu ahli sunnah wal jamaah pegangan yang sebenar dia katanya ialah bahawasanya tiada memberi bekas, tidak dapat memberi kesan apa-apa pun pada manfaat dan mudarat oleh hamba, oleh kita lah, oleh seseorang hamba, tak kira siapa-siapa pun, manusia mana pun, makhluk mana pun, tidak boleh memberi bekas oleh hamba
pada sesuatu, pada apa-apa suatu sekali-kali, albattata ay qata'an. Nah, itu mana? Semata-mata, sekali-kali mana? Putus. Nah, tu tidak dapat memberi manfaat dan mudarat apa-apa dengan pilihan dan usaha hamba, dengan kudrat dan iradat hamba. Jadi kudrat iradat kita ni tidak dapat menentu, tidak dapat menjadi. Ingat baik-baik tu. Iradat kita tidak dapat menentu. Nah, kudrat kita tidak dapat menjadikan apa-apa segala sesuatu, manfaat atau mudarat, taat atau maksiat. Tak kira. Tak boleh. Tak memberi kesan. Dak duduk nampak kita duduk buat. Nah, kita duduk semaya, kita duduk puasa, kita duduk haji, kita duduk baca Quran, kita duduk berzikir, duduk makan, duduk minum. Tu lagu mana? Dan hanya sungguhnya ada bagi hamba itu usaha dan pilihan pada zahir jua, yakni sahaja. Jua dengan makna sahaja. Jadi pada kita hamba ni ada kudrat iradat yang hadisah. Kudrat dan iradat kita yang Allah Ta'ala jadikan pada diri kita hadisah yang baru tu hanya ada usaha dan pilihan. Itu maknanya iradat kita ni memilih. Tugas kita memilih. Nak pergi masjid ke, nak duduk di rumah tu. Nah, bebas tu nak milih. Nah, sebelum murid tadi. Nah, nak ngaji ke, nak lepak kedai kopi boleh, bebas. Nak pergi masjid ke, nak pergi disko boleh. Nah, bebas. Tidak kata nak pergi disko, meletup selalu kereta oi. Lama dah orang tutup disko kalau lagu tu. Nah, tak ada. Bebas. Bebas. Itu orang panggil kita tu tidak digagahi, bebas untuk memilih. Itu tidak digagahi, yakni secara zahir. Secara zahir kita tidak digagahi. Sebab tu Tuhan kata dalam Quran, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Maka mana-mana orang yang kehendak nak mukmin maka berimanlah, silakan. Siapa-siapa yang kehendak nak kufur maka silakan kufur. Ikutmu nak gana, bebas. Kamu ada iradat kan? Mu ada kemahuan kamu. Kemahuan kamu itu bebas untuk memilih. Bebas. Nak jadi mukmin silakan. Nak jadi kafir silakan. Dipersilakan. Itu makna silakan dah. Alamak orang tak payah lagi orang kecak Kelantan tu ni. Silakan ni makna dipersilakan. Dah kira silakan. Apa dia silakan? Orang kalau lupa yang bunyi silakan ni ingat ke silakan. Dipersilakan. Tafadhal. Tafadhal, sila. Tafadhal. Ayo, pergilah ke depanlah. Gitu. Tak ada apa-apa halangan apa. Tak segi masjid kali ni. Tak segi, tak ada apa. Tidak kata terbakar rumah sebab tak pergi masjid. Jenuh penuh orang masjid ni. Kalau lagu tu belakang manusia dah. Malah pergi masjid meletup selalu rumah terbakar. Takut dah seorang. Mana terbakar rumahmu? Salah pilih tak pergi masjid. Nak terbakar rumah aku. Yo ko. Pan ni tak boleh dah. Kena pilih pergi masjid semua terbakar rumah kamu kan. Tak ada lagu tu. Tak boleh pergi masjid pun tak apa nak pergi. Mu boleh pilih, bebas. Mu nak milih lagu mana? Bebas. Itu. Tu bila mu pilih, kudrat kamu tu usaha saja. Apa makna usaha? Yakni berlaku perbuatan tu pada tubuh badanmu. Itu maknanya. Supaya boleh kita sandarkan perbuatan tu perbuatan kita dan sah untuk dibalas pahala dan dosa, syurga dan neraka. Itu hikmat daripada usaha. Jadi iradat kita tu hanya tugasnya memilih dan kudrat kita tugasnya hanya usaha. Usaha baik dipanggil kasbun, usaha jahat dipanggil iktisabun. Itu dah. Kalau gitu. Dan hanya sungguhnya ada bagi hamba itu, ada di kita ni usaha dan pilihan. Tengok ayat dia guna tu. Usaha dan pilihan tu
pada zahir jua, pada zahir sahaja. Itu dah. Bilanya nak sebut nanti seperti yang ini, seperti huraian, penerangan yang lagi akan datang disebutkan di dalam risalah ini. Mana? Yaitu pada perbahasan sifat iradah. Nanti dalam perbahasan sifat iradahnya baru dia akan terangkan dengan sedetail-detailnya. Cuma kita nak pitah dulu, takutnya tak ada siapa iradah mati dalam gerepel kat sini. Siapa tak tahulah, mudah-mudahan bukan hamba. Hamba nak umur panjang lagi. Iaitu kitanya ahli sunnah wal jamaah, i'tikad pegangan kita, hamba ni ada kudrat iradah yang hadisah, yang baharu yang Allah Ta'ala jadi. Tugas kudrat iradat kita hanya usaha dan pilih. Iradat kita memilih, kudrat kita usaha. Adakah iradat dan kudrat kita tu memberi bekah pada pilihan kita dan usaha kita? Tidak sekali-kali. Pada batinnya yang menentukan pilihan kita hakikatnya ialah Allah. Dan yang menjadikan perbuatan kita pada hakikatnya ialah Allah. Secara batin, secara hakikat. Nampak tak? Ni ahli sunnah wal jamaah. Mana kesimpulannya? Kita orang ahli sunnah wal jamaah dalam bab af'alul ibad, perbuatan hamba yang bahasa ikhtiari, hak bahasa hamba nak hamba pilih, hamba usaha, pegangan kitanya ialah hamba tu mukhtaron zahiran majburon batinan. Secara zahir kita bebas memilih. Macam tadi kita dah ayat dah. Secara zahir kita nak pergi mana, kita nak buat gapo, tak ada halangan gapo, kita yang memilih. Tak tu tak boleh nak menyalahkan Tuhan. Siapa suruh mu nak mu pilih jadi disko? Siapa pun suruh mu pilih togak arak? Siapa pun suruh mu pilih zina? Mu pilih pada zahirnya. Tak ada siapa dia larang, tak ada siapa dia tegak. Mu bebas nak memilih secara zahir. Tapi setelah mana kita pilih, maka tahulah kita bahawasanya pilihan kita pada hari ini ialah ketentuan Allah sedia kala lagi. Allah menentu sedia kala lagi. Tu. Dan kita usaha, Allah yang menjadi. Allah yang menciptakan perbuatan tersebut. Itu dah. Tetapi tidak dibenarkan kita menisbahkan perkara-perkara yang jahat, yang keji, seumpama kufur dan maksiat, atau keji itu dari segi adat. Tak kira. Mana segi adat, dari perkara-perkara keji segi adat, seumpama kita kata beruk gapo tu, tak boleh kita nisbahkan kepada Allah. Itu saja. Hakikat semua orang tahu. Allah Ta'ala belaka. Maka sebab tu nanti dalam perbahasan sifat iradat disebutkan 3 masalah, 2 yang haram, 1 yang harus. Mana 2 yang haram? Pertama, orang yang berdalil ke Allah yang menjadi ke perbuatan yang jahat untuk menghalalkan kezaliman. Seumpama raja-raja, menteri-menteri yang zalim, dia nak bunuh, dia nak kutip cukai, dia nak kerak, nak perah hukum rakyat dah ni. Dia kata jangan marah ke betul, Allah belaka ni. Itu haram. Yang keduanya haram lagi apabila seorang itu melakukan kemaksiatan, kejahatan, lalu bila ditangkap oleh polis, dibicara di depan hakim di mahkamah, bila hakim nak memutuskan hukuman, kamu ni akan dihukum sebab, contoh, di penjara. Nanti dulu yang mulia hakim, saya rogo ni pun Allah juga yang haram. Haram. Itu haram. 2 ni haram. Tapi yang ketiga ni harus. Bagaimana rupa masalahnya? Seperti orang yang telah dihukum, dia dulu perogu bersiri ni. Tu. Akhirnya kena takak ke polis, dijatuhkan hukuman oleh mahkamah, dia menjalani hukuman dah. Masuk penjara, kena sebab, kena rodai, kena katok dah. Selesai dah orang panggil menjalani hukuman, bebaslah dia keluar jara, balik pulang ke kampung. Orang kampung pakak beci berlaku. Dia masuk kedai kopi, orang ludah,
sok minum sini progo. Nah, dia masuk kedai kerucik nak beli barang, pun orang marah, orang tutup kedai kerucik. Nah, dia nak mari masjid buah ketuk bila apa hambak tu baik. Hei, kamu progo. Namun ki rogo muslimat belakang negara. Ke, tu tak boleh ni progo ni. Gigi kamu. Faham tak hidup lagu mana orang lagu tu? Selok dia dizalimi pula, jadi dia dulu zalim. Sekarang dia pula mazlum. Dia pula yang dizalimi. Maka ketika tu harus dia berhujah seperti tadi. Harus. Dia kata, hei orang kampung. Benarlah kata aku ni jahat, awak salah, tapi aku telah taubat dah. Dan kamu kena ingat bahawasanya hak dulu tu pun ketentuan Allah Ta'ala juga. Allah Ta'ala juga buat. Allah Ta'ala juga tentu. Apa tu? Tujuannya supaya mulut-mulut manusia tu berhenti daripada mencaci maki dia. Bukan untuk elok daripada hukum, dan bukan untuk menghalalkan maksiat yang dia buat dulu, bukan. Tapi semata-mata untuk mengelakkan orang ni berterusan menghina dia. Maka ketika tu saja, dalam bentuk tu saja, harus dia berdalilkan seperti tadi. Itu dah. Habis itu nanti akan dia masuk sifat iradat, nanti dia bahas dengan secara lain tu. Alaiha tu intaha. Yang baca jangan. Baca intaha, harah rumus dia panggil. Selesailah oleh muallifnya, mana intaha muallifuhu. Habis. Kemudiannya kita sambung lagi mana hak dalil pula. Dan mustahil dah. Situ dah hak dalil dah. Dan mustahil lawannya. Betul? Betul dah tu. Sebab hari tu angka 1 tu kita baca ke dia dah. Kudrat dah kah? Ada lagi rasanya kudrat tu. Sebab dia ingatnya tak ada sebut lagi dalil burhanut tawarud, burhanut tamanu. Ada dah? Dalil wahdaniyah ada. Dan mustahil itu tak sebut gitu. Baik, dan mustahil dengan mana istihalah. Dan mustahil dengan mana istihalah. Mana? Tentu tidak. Mustahil itu perkara tentu tidak. Naknya makna istihalah. Mana? Tentu tidak. Sebab apa kata itu? Sebab lawannya tu orang panggil mustahil. Jadi kalau kita buat jadi bahasa Arab dua bunyi lagu ni. Dan mustahilnya. Dua kali mustahil tu. Bukan makna nak lagu tu tak tu. Ni orang panggil tasamuhun fil ibarah, bermudah-mudah pada bercakap, pada ibarat. Yang maksud kehendak benda mustahil sini makna istihalah. Lawannya tu mustahil. Sebab apa mustahil? Sebab dihukum dengan istihalah. Istihalah tu tentu tidak. Lepas tu mustahil perkara tentu tidak. Jadi dan tentu tidak perkara yang tentu tidaknya. Lagi tu. Tu makna dia dah. Kalau tak ngaji tak tahu makna itu tu. Pakai beli buku duk cakap depan TV kekeng dan baca sendiri tak erti tu. Dan mustahil lawannya, yakni dan istihalahlah lawannya, lawan wahdaniyah. Mana? Dan tentu tidaklah lawannya lawan bagi wahdaniyah. Apa lawan bagi wahdaniyah? Lawan sini bukan mana gocoh tu bukan. Tiap-tiap kali ulat lawan ni hang kena terai semua. Sebab ramai lagi hodok ikut cara Wahabi faham. Nana dia kata, apa duk mengaji sifat 20? Allah wujud, erti wujud ada. Ada siapa? Ada Allah. Lawannya lawan ada, tiada. Tiada siapa? Tiada pula Allah. Tak ada lawan tak ada. Ada tu ni. Hanya ingat kalau lawan tu mana gocoh. Lawan situ bukan mana gocoh. Lawan tu makna tak boleh beripu sekali. Itu mana lawan tu dah. Did dia panggil. Kalau terjemah harap agak wadidduha. Gitu dah. Dan lawannya mana? Yang tak boleh beripu sekali dengan tu gapo? Itu mana ya? Lawannya yang tak boleh beripu sekali dengan tu gapo? Iaitu lawannya tu, iaitu yang tak boleh beripu sekali dengan tu gapo? Ketiadaan esanya. Tak satu dia, tak bersangatan esa dia. Mana apa tak bersangatan esa? Berbilal orang gitu. Sebab apa itu ari berbilal itu? Ketiadaan esanya. Sebab berbilal ni pada zat, pada segala sifat, pada segala apaan. Itu dah.
Jadi hak tak boleh beripu dengan satu tu berbilang. Kalau dah sah tak berbilang. Kalau dah berbilang tidak sah. Lagu tu. Nah, kalau sebut kata berbilang tidak sah lah tu. Dia mau mari berapa orang? Mari 3. 3 ni satu kan? Bodoh benar tanya lagu tu. Bila dah 3 tidak sah lah. Berbilang dia panggil. Nah, kawan dia mau mari siapa? Mari seorang. Siapa dia? 2-3 orang lagi. Buan dia mau tanya lagu ni. Kalau mari seorang lah. Mari seorang ni ada 2-3 lagi lah dia. Abahmu dosa gak tok berbilang. Nah. Dah hoyak dah mari seorang. Dia tanya lagi, 2-3 orang lagi siapa dia? Mereka nampak jin sekali. Dia ikut juga. Waktu tak tahu lah. Ada kasyah boleh jadi. Nah. Dia sebut sah tak berbilang. Dia sebut berbilang tak sah. Itu lagu dah. Ketiadaan esanya Allah pada segala yang tersebut itu. Mana pada segala yang tersebut itu? Yakni pada zatnya, pada segala sifatnya, dan pada segala perbuatan-perbuatannya. Jadi tentu tidak zat Tuhan bukan satu. Dengan makna terimakan muttasil kan mumpasil pada zat. Mana? Sama ada zat Tuhan dengan makna terimakan munfasil. Mana? Ada lagi satu zat selain zat Allah yang sama seperti zat Allah. Tentu tidak lagu tu. Tentu tidak juga selagi dengan makna terimakan muttasil pada zat. Mana? Zat Allah tu sah. Tapi boleh dibelah, dikerak, dikrisik. Dengan makna zat Tuhan tu jirim jisim. Dengan makna jauhar dia panggil. Atau jisim dia panggil. Nah, jisim ni benda hak ma yatarakkaba minal juz'aini. Jauharaini dia panggil. Perkara yang tersusun paling kurang daripada 2 juzuk benda hak bertokar. Mana boleh kerak, boleh belah, boleh khisik. Itu dia panggil jauhafiri itu. Jauhafiri pula. Jauhar itu dia panggil jisim. Jauhar jisim atau jirim jisim. Benda bertokar hak boleh dikerak. Atau dibelah atau dikrisik, tak ada kira lah. Itu ulama mutakallim itu lagu tu. Tu. Maka tentu tidak macam kita sah juga ni. Ustaz, mari berapa orang? Mari sah, mari 1 orang. 1 juga. Tapi sah kita ni boleh kerak kerana ada panjang, boleh belah kerana ada besar, boleh khisik kerana ada tebal. Maka satu lagu ni, satu seperti kita gini ni, bukan satu yang kita i'tikad pada zat Allah Ta'ala. Siapa i'tikad Allah Ta'ala satu dengan makna satu yang terimakan muttasil pada zat, beberapa juzuk yang tersusun, yang berhubung pada satu zat yang sama, maka orang ni belum mengesakan Allah Ta'ala. Itu lagu tu. Tu. Dan pada segala sifatnya. 2 makna juga itu kan. Kamu muttasil. Dengan makna terima kamu muttasil, kamu munfasil pada segala sifat. Mana? Dengan makna kamu munfasil, ada di zat orang lain satu sifat yang sama dengan sifat Allah pada nama dan makna. Tentu tidak. Itu kalau orang i'tikad lagu tu bermakna dia mensyirikkan Allah, menyekutukan Allah pada sifat Allah Ta'ala. Tu yang i'tikad di zahir tu ada kederat yang sama seperti kederat Allah Ta'ala, iradat yang sama seperti iradat Allah Ta'ala, ilmu yang sama seperti ilmu Allah Ta'ala. Syirik dia. Mensyirikkan Allah pada segala sifatnya. Atau pada zat Allah Ta'ala tu terimakan muttasil pada sifat. Mana? Yang sifat Allah Ta'ala tu berbila-bila pada nama dan maknanya. 2, 3, 4, 5 kudrat, 7, 8 iradat contoh. Tentu tidak juga. Karena sifat Allah Ta'ala walau banyak, tapi satu-satu jenis saja. Itu dah. Dan pada segala perbuatannya, apa? Tak terima orang panggil berbila. Pada perbuatan ni ternafi kamun fasil. Bermakna kalau berbila terima kamu fasih. Mana? Ada lagi perbuatan selain daripada perbuatan Allah yang sama seperti perbuatan Allah pada pihak menentu dan mengada. Itu mensyirikkan Allah pada af'al, pada segala perbuatan. Itu dah. Maka tentu tidak. Habis itu. Kemudiannya kita kena keluar daripada masalah taklid. Maka kerana tu kata muallif rahimahullahu ta'ala,
dan bermula dalil wahdaniyah. Kecek rekah ni kena takdir lagu ni. Dan bermula dalil aqliyu, dan bermula dalil yang dibangsakan pada akal, yang menunjuklah ia dalil di atas mesti wahdaniyah Allah Ta'ala, dan tentu tidak berbilangnya Allah Ta'ala itu ialah bahawasanya jikalau berbilang-bilang Tuhan. Kena takdir gitu. Baru kita faham ngaji. Baca street border gitu kan, tak ada duk faham mana gitu. Dan dalil wahdaniyah Allah Ta'ala itu bahawasanya jikalau cepat sudah. Ya payah ni sebab kena takdir. Kalau kita ni tak ada takdir gitu, bawa lembu main mengajar tiap-tiap Isnin kepak ni senang. Laulal hazfu wat takdiru la fahimal himaru. Kalau kita ni tak ada hazah, tak ada buah, lepas tu benda hak buah tu kita nak guna faham, kena takdir balik, nak buat mari semula dalam bentuk syarah kita. Kalau tak ada lagu tu, la fahimal himaru. Hima pun boleh mengajar kita ni. Jangan kata orang hima ni payah lagi kita tak ada hima. Lembu pun boleh. Bawa lembu, kambing tak apa, janggut panjang sikit, lebih halin sikit, kita tak ada janggut, cukup semua. Maka sebab tu payah kita ni kena takdir. Tengok. Dan dalil wahdaniyah Allah Ta'ala itu takdir kan? Dan bermula dalil akli yang menunjuklah ia dalil akli itu di atas mesti wahdaniyah Allah Ta'ala, dan tentu tidak berbilang Allah Ta'ala. Kena takdir itu. Satu dalil menunjuk di atas dua madlul dia panggil. Dua madlul mana? Wujubul wajib. Satu dalil ni, dalil yang kita nak faham ni satu je, tapi yadullu ala wujubil wajibi wastihalatil mustahili. Itu dah. Itu orang panggil menunjuk di atas dua benda yang ditunjuk. Apa? Mesti bersangatan esa Allah, tentu tidak berbilangnya Allah pada zat, pada segala sifat dan pada segala af'alnya. Mana dalil yang menunjuk? Ialah bahawasanya tak ada rujuk mana-mana, tu dia panggil tatmimul kalam. Jikalau berbilang-bilang Tuhan. Ni dia panggil hazah qadiyah ni. Dia kalau lengkapnya gini, bahawasanya jikalau tiada bersangatan esa Allah Ta'ala pada zat dan pada segala sifat dan pada segala af'alnya, nescaya tentulah berbilang-bilang ia Allah pada zat dan pada segala sifat dan pada segala perbuatannya. Dia hazah dah satu qadiyah tu. Satu qadiyah. Qadiyah ni berapa pulak lah ustaznya kena ngaji mantik tu. Lepas tu jikalau berbilang, baru masuk sini. Gitu dah. Baru masuk hak dia sebut lagi tak ni. Dia panggil kalam hazah qadiyah lah ni. Mana dari kak ni. Jadi tak kena takdir. Takdir lagu mana? Bahawasanya jikalau tidak bersangatan esa Allah Ta'ala pada zat, pada segala sifat dan pada segala perbuatannya, nescaya tentulah berbilang-bilang ia Allah pada zat, pada segala sifat dan segala perbuatannya. Berarti setakat tu. Dan jikalau, baru masuk lagi tak ni. Dan jikalau berbilang-bilang Tuhan, yakni pada zat dan pada segala sifat dan pada segala perbuatannya, nescaya adalah tiap-tiap Tuhan daripada bilangan yang berbilang tadi tu. Gitu. Tiap-tiap Tuhan mana pula kata? Yang kita fardu takdir. Bukan Tuhan ada sungguh hak berbilang tu. Hak kita buat fardu takdir. Dia panggil qadiyatul fardiyatu la taqtadil wuqu', dia panggil. Qadiyah fardu takdir ni tidak membawa benar perkara tu terjadi. Kita buat lolok, tipu-tipu kata. Kalau ada lagi Tuhan lain pada Allah. Kan dalam Quran pun sebut. Ni. Dalam Quran kata lau kana fihi ma alihatun illallahu, kalaulah pada langit bumi ini
ada Tuhan lain selain daripada Allah. Tuhan lain selain daripada Allah tu ada ke tak? Tak ada pada realitinya, pada wakil, pada hakikat tak ada. Kalau ada, Tuhan sendiri suruh kita mikir. Tu dia panggil lau fardiyah dia panggil. La taqdadil wuku. Dia panggil lau situ fardu takdir. Jadi fardu takdir tu tidak membawa ke benda hak kita buat tipu tu jadi sungguh. Orang kata kalau ada Tuhan lain, ada sungguh dah Tuhan lain. Bukan makna gitu dak. Tuhan lain pada Allah tu tak ada. Tak ada, memang tak ada. Realitinya memang tak ada. Hanya satu saja Tuhan. Allah. Allah tu Tuhan. Sebab tu sebut Tuhan kena ke Allah. Sebut Allah kena ke Tuhan. Tak kena dah ke orang lain. Siapa duk kata jangan duk sebutlah Tuhan. Sebut Allah. Sebab Tuhan ni banyak. Orang tu kafir sambil-sambil dah. Apa? Ya etikot Tuhan banyak. Tuhan ada berapa? Banyak. So, dia kata tu hak di Batu Kih tu. Hak tu bukan Tuhan. Dua apa acong panggil Tuhan. Loh, mu nak jadi pak acong ah? Tanya je gelik. Ada acong panggil demo tu Tuhan juga. Ananda kerupan ku panggil Tuhan. Weh lah, mu nama saya nak jadi supaya ananda kerupan. Mana gitu? Nak jadi pak ala gapah juga. Mana? Demo tu kau tak kenal Tuhan. Sebab tu demo panggil hak ni Tuhan, hak tu Tuhan. Padahal tu bukan Tuhan. Boleh juga kena letak sifat. Sifat kasyifah dia apa? Tuhan palsu. Boleh. Tuhan palsu bukan Tuhan. Macam duit palsu. Duit palsu duit bukan. Lama pergi beli guna duit palsu. Kan saya kata, duit palsu ni cik. Duit palsu pun duit ambil hanya tapak aku cashier lah cakap gitu dah. Tak boleh lah. Duit palsu bukan duit. Pada orang panggil duit. Ya, dia mau panggil duit palsu. Bukan duit kartu ke. Tuhan palsu. Bukan Tuhan dah. Jadi sebab tu kita orang mukmin sebut Tuhan Allah. Sebut Allah Tuhan. Jadi tak seduk tunjuk warak lebih tok guru pula. Tak ada kata gitu. Hamba wi atas muka sebab tak siapa lon yang hamba wi lagi lan ngajar. Sebab tak boleh ingat atas peristiwa tu. Nak tunjuk dia lebih haling pada tok guru. Kata sikit ustaz nak tegur sikit kata ustaz semua duk sebut Tuhan. Sebut Allah lah. Tuhan ke banyak. Lalu nate ni pocik ni nak tunjuk aling dia Wah kita tak ada janggut po kambing ni. Kata Tuhan banyak pocik. Siapa ya hak banyak tu? Ngak nak jawab tak boleh. Tuhan banyak kafir pocik. Sudah bengok dia. Ada ni. Dia tak boleh jawab. Hanya orang panggil orang jahil. Orang jahil ni nak kecek juga, nak nampak jahil dia. Sebab tu kalau kita jahil tak kecek. Senyap. Orang tak tahu kita jahil. Betul tak? Pula sekebar besar pun kalau jahil buat senyap. Orang tak tahu kita jahil. Tak apa. Tapi kalau dia kecek dari jahil, pakar semua tafsir apa kata, Abu Lahab kalau dia. Abu Jahal ni. Tu. Habis. Tengok. Nescaya adalah tiap-tiap daripada Tuhan yang difardu takdir berbilang tadi. Kena takdir gitu. Sebab apa? Sebab Tuhan ni tak berbilang. Tuhan tak ada lola. Lepas tu dia kata tiap-tiap daripada Tuhan. Tiap-tiap Tuhan, tiap-tiap daripada Tuhan yang difardukan berbilang gitu. Yang ditakdirkan berbilang tadi tu daripada beberapa Tuhan itu ialah lemo tu khabar. Tu khabar adalah apa panggil? Khabar kana dak ni. Ialah lemo. Ngaji tak jawi ni pun ada khabar mubtada fa'il fa'il kau ingat baik-baik cuma tak ada alamat. Sebab kita tak jawi lama ni dia ikut cara tata bahasa Arab. Bohke lebih payah jawi pada Arab sungguh. Sebab kalau Arab dia domain dia tu ada domain muannas, ada domain muzakkar. Limadza taqaddama al-musannifu bihi 'alaiha. Contoh. Kenapa musannif mendahulukan dengan dengan dia, bihi dengan dia, dengan apa tu? Dengan salam. 'Alaiha di atasnya selawat. Boleh tahu lah. Tapi kalau hak Jawi, kenapakah musannif mendahulukan dia di atasnya? Dia atasnya, nyo gitu, tak ada alamat gapo muzakkar kamu anak mampu kerah kita nak cari marji' domai je. Payah kita jawi berbanding kita Arab. Jangan main dah. Jangan apa jawi je. Jangan.
Jawi kadang-kadang payah pada Arab. Mana? Nak bak marji' dhamir ni, nak mengembali ke tempat marji' dhamir dia tu payah. Tu. Nescaya tiap-tiap daripada Tuhan hak kita fardu takdir tu lemah kedua-dua. Apa tu? Inilah keluarnya dua. Mana? Burhanut tawarud satu. Burhanut tamanu' dua. Burhanut tawarud artinya hujah-hujah, dalil-dalil yang menunjukkan tentu tidak Tuhan berbilang. Paling kurang berbilang Tuhan ni dua, yang mana dua ekor Tuhan yang kita buat tipu-tipu kata ada tadi tu bersepakat kedua-duanya. Tu dipanggil burhanut tawarud. Lagu mana? Contoh. Dia keluar tiga masalah. Kita kata kalau Tuhan tidak sah, tentu dia berbilang. Kalau Tuhan dia tidak sah, tentu berbilang. Kalau Tuhan berbilang, nescaya dua-dua tu lemah kedua-dua. Lagu mana lemah kedua-dua? Yang ni kita kata Tuhan A, Tuhan B. Dia sepakat nak mengadakan sesuatu makhluk. Yang lain-lain kita ambil dulu. Yang lain-lain mana? Tuhan A nak buat langit, Tuhan B nak buat bumi. Tu dia sepakat. Saya buat langit dah, alright. Saya buat B, alright. Saya buat bumi, alright. Dia sepakat, tak ada balas ke apa. Kalau gitu Tuhan A pun buatlah langit, langit pun ada. Luluh kehendak kedua-duanya. Mana kehendak Tuhan A nak buat langit, lulus, langit dia ada. Kehendak Tuhan B, kehendak Tuhan B, kemahuan Tuhan B pun lulus, mana? Bumi pun ada. Mana wajah lemahnya? Wajah lemahnya ialah makhluk Tuhan B tak berhajat kepada Tuhan A, sebab bukan A buat dia. Makhluk Tuhan A tak berhajat ke Tuhan B. Sebab apa? Bukan Tuhan B buat dia. Maka boleh dipanggil ke A dengan B ni Tuhan. Sedangkan Tuhan ni hukum ketuhanannya mesti tiap-tiap selain daripada dia berhajat ke dia berlaku. Tiba-tibanya ada hak tak berhajat ke dia. Mana? Bumi tak berhajat ke A. Tuhan A kata, "Apa mu tak berhajat ke aku?" Lah, bumi kata, "Bukan mu buat aku. Tuhan B buat aku. Mu apa bukan kamu?" Tuhan apa? Langit pula ya. Tak berhajat ke Tuhan B. Apa? Bukan Tuhan B buat dia, Tuhan A buat dia. Maka apabila ternafi salah satu daripada dua ekor Tuhan tadi, hak mengaku kata Tuhan tu daripada hukum ketuhanan, nafi juga satu lagi bukan Tuhan. Apa? Dah, hak ni makhluk Tuhan ni tak berhajat ke dia, hak tu makhluk Tuhan tu tak berhajat ke dia juga. Apa tu? Ada ni. Maka tak ada Tuhan A dengan B bukan Tuhan. Kalau A dengan B bukan Tuhan, langit bumi pun tak ada. Langit bumi ni tak ada, betul tak? Langit bumi ada. Langit bumi ada. Ini menunjuk kata bahawasanya yang menjadikan langit bumi ni tak ada lolo. Kalau Tuhan tu tidak nescaya dia berbilang. Paling kurang berbilang, jikalau dia berbilang dua, maka lemah kedua-duanya. Mana? Kalau dia pakat nak buat satu makhluk yang terima nak dibelah dua. Contoh kita kata dia nak buat Zaid. Zaid ni ada kanan, ada sebelah kiri, betul tak? Ada kanan, ada sebelah kiri. Maka lemah kedua-dua sebab apa? Sebab kalau kuasa pada waktu sore. Cara mudah-mudah nak mikir deh. Apa kita nak akak almari ni buah, akak sore tak erak, tak mampu. Betul tak? Akak sore tak erak nak akak almari. Lepas tu, weh mari weh tolong akak ramai-ramai. Akak almari ramai-ramai. Weh, erak. Tu tanda kita lemah belaka. Tak apa dah Kalau gagah sungguh akak sore, apa dah akak ramai-ramai? Dah kalau betul sungguh kuat ke awak sore, apa kena pakat dua, nak buat pakat dua. Mana? Sebelah kanan tu Hei kata hamba buat dah. B kata beres akan membuat sebelah kiri dia ni. Pakat buat tu gak tubuh seorang Zaid tadi. Jadi Zaid tadi tu. Siap Zaid. Bermakna lemah dua-dua tu Hei tu. Berapa lemah? Kalau gagah buat sore, apa buat dua? Pak kalau lemah tim tu Hei ke? Lemah bukan Tuhan, makhluk Tuhan.
maka tak ada lah Tuhannya. Orang tak ada. Dengan B bukan Tuhan. Pak kalau dengan B tu bukan Tuhan, Zaid siapa buat tadi? Tak boleh nak buat lah Zaid sejak di awal lagi kalau gitu. Kalau gitu Zaid tu so Tuhan hak buat dia. Kalau dua sejak daripada awal tak boleh nak wujud. Betul tak? Langit bumi sejak daripada awal tak boleh wujud. Kalau dua ekor Tuhan. Itu rupa gambaran yang kedua. Gambaran yang ketiga burhanut tawarud. Jikalau tidak sangat satu, tidak wahdah, tidak esa Tuhan, nescaya dia berbilih. Paling kurang berbilih dua. Ada kalanya dia bersepakat dua ekor Tuhan ni. Mana nak buat satu benda, satu makhluk yang tak terima nak dibelah dua. Tadi makhluk hak boleh belah dua, bagi gilik kanan mu gilik kiri. Lepas tu jadi lemah dua-dua. Sebab apa? Selalu gagah kuasa ke apa dua-dua ke? Nah, hak ni dah. Hak ni pula nak buat satu makhluk yang tak terima nak dibelah dua. Hanya so ya. Hanya so. Gapo dia kalau contoh kalau tok guru dulu dia buat misal jirim firik atau jauha farding. Benda hak halus sangat-sangat. Tak luluh nak letak mata pisau so. Tak boleh. Tak boleh nak belah. Kecil sangat halus. Nah, tak boleh nak letak mata pisau belah dua tak boleh. Tu halus je ingat. Baik. Maka sepakatlah Tuhan A Tuhan B ni nak buat satu makhluk hak gitu, hak kecil halus tadi. Hak tak terima nak dibelah dua. Kalau gitunya Tuhan A buat oleh kerana tak boleh belah dua, maka kena salah satu hak mendahului salah satu lagi. Jadi kita fardu takdir. Tuhan A buat dulu makhluk tu, pak jadi ada. Adalah. Kita tak terima nak belah dua. Kalau terima belah dua ni macam Zaid tadi, sebelah hak dibuat, sebelah hak dibuat. Hak ni tak, cik halus. Jadi kalau luluh kederat Tuhan A yang pertama, pak dia buat makhluk tu. Adalah. Benda hak kecil halus tak boleh dibelah dua tadi. Tuhan B pun buat pula di atas benda hak buat dah tadi tu. Maka perbuatan Tuhan B tadi dia panggil tahsilul hasil. Menghasilkan benda yang telah hasil dah. Mana? Tuhan A buat dah benda tu. Lepas tu dia pergi buat lagi. Benda tu lah juga benda tu. Bukan benda lain. Bukan benda hak satu lagi jauh hafirik dah. Benda tu juga. Dia buat atas benda tu juga. Kalau gitu dia panggil perbuatan Tuhan B tu hijau bodoh. Mana? Duk pergi buat benda hak telah buat dah. Dia panggil tahsilul hasil. Maka kalau hijab Tuhan B tu hijab bodoh tahsilul hasil, sedangkan pada dakwanya sama ketuhanannya dengan Tuhan A, maka bila lemah Tuhan B, lemah juga Tuhan A. Sebab fardu takdir boleh dua-dua. Tuhan B dulu kalau lulu kederat dia jadi benda halus tadi, maka Tuhan A pun buat juga. Maka Tuhan A tahsilul hasil. Hak tadi Tuhan A dulu. Tuhan B buat pula atas benda tu, maka tahsilul hasil. Maka perbuatan tahsilul hasil ni hijau bodoh. Maka bila salah satu hijau bodoh sedangkan sama pada dakwah ketuhanannya, bodoh juga satu lagi dia ni. Maka bukan Tuhan kedua-dua. Maka bagaimana boleh terjadi perkara yang halus kecil tadi? Tak dapat diwujudkan. Kalau Tuhan tu berbilih. Tak boleh. Tak boleh nak diada ke? Tuhan A pun tak boleh buat, Tuhan B tak boleh buat. Berapa? Tanazuk. Saling berebut-rebut nak jadi terhasil satu benda yang tak terima nak dibelah dua. Berebut-rebut kudrat Tuhan A, kudrat Tuhan B. Maka iza tasaqata ta'arada tasaqata. Bila bertembung berebut-rebut, gugur habis licin. Dua-dua tak jadi lakon nak buat hak kecil halus. Maka jangan ke langit bumi, benda hak kecil halus, jauh hafirik pun tidak akan terwujud kalau Tuhan itu berbilih. Itu makna la fasadata. Nescaya hacul bu langit bumi. Kenapa? Tidak boleh wujud sejak awal walau sebesar zarah, walau sebesar jauh hafirik. Apalah? Itu tiga. Itu tiga tadi itu dinamakan burhanut tawarud. Hujah-hujah yang menunjukkan tentu tidak Tuhan berbilih, yang mana berbilih Tuhan itu paling kurang dua ekor Tuhan sepakat bekerja sama ni. Yang penting kerja sama dua ekor Tuhan tadi tu. Itu. Kemudiannya satu lagi dipanggil burhanut tamanu. Hak ni pun keluar tiga masalah juga, tapi nak faham masalah yang ketiga di dalam burhanut tamanu ni agak susah sikit. Tak usah ambil sebab dia bahas tentang ahwal dia panggil.
yang mengisbatkan hal. Di atas qaul pendapat ulama yang mengisbatkan hal. Takut yang menjadi gila apa ni? Pening. Nak pakai selipat tangan dek. Apa nak ambil dua lah. Sehingga ulama setengah yang kata hak burhanut tawarruk, kalau Tuhan sepakat pun tak boleh nak wujud makhluk ni walau sebesar zarah sejak daripada awal, apatah lagi kalau berkelahi tak sedok cara dalam burhanut tamanuk. Setengah ulama tak bila tu burhanut tamanuk ada. Macam kita hang bodok muzakarah dengan pelajar-pelajar pondok tu, kita Syarah Kharidatil Bahiyah, Syekh Imam Ahmad Ad-Dardir Al-Maliki, kita sebut dah burhanut tamanuk. Apa dia kata? Kalau hujah Tuhan berbilai paling kurang dua yang bersepakat dua-dua pun tak boleh nak wujud makhluk ni walau sebesar zarah, apa kalau balah kau lagi sangat. Wak khija buat ni kalau bersatu padu pun kalau banyak kepala tak sempurna, betul tak? Nak buat kenduri kendara konsert ke berapa majlis besar-besar nak sepakat tapi dua kepala. Hak ni suruh akak makan ni, hak ni suruh letak makan ni. Sepakat dah. Sepakat nak buat tapi dua ke panggil apa pengurusi majlisnya. Pening anak buah nak buat kerja, betul tak? Walaupun sepakat, apatah lagi bala pengurusi nak suruh hak ni masak nasi goreng, hak ni nak suruh mi goreng, lepas tu bala mi goreng kan nasi goreng ni tu kau lagi tak boleh jadi majlis tu, betul tak? Hak lek kita makhluk di bumi. Kalau bala tak jadi kerja buat majlis, buat program. Apatah lagi Tuhan nak buat langit bumi, nak buat makhluk ni daripada tak ada pada ada. Tengok. Tapi kita sebutlah sikit nak nampak. Mana yang pertamanya? Kalau Tuhan tidak nescaya dia berbilai. Kalau dia berbilai paling kurang dua. Maka ada kalanya dia berdua dua ekor Tuhan ni A dengan B ni dia saling berkelahi. Berkelahi gapo? Tu berkelahi dalam nak mengadakan sesuatu benda lain-lain. Gitu kan? Nak mengadakan dan nak mengadakan sesuatu benda lain-lain. Gini. Betul dah rasanya. Nak mengadakan perkara makhluk benda hak lain-lain. Contoh tak kena tu. Mana dia berkelahi dua ekor Tuhan A Tuhan B ni dalam nak mengadakan nak meniadakan makhluk lain-lain. Gitu ke? Mana contoh Tuhan A nak mengadakan nak mengadakan langit, Tuhan B nak mengadakan tak kena tu tak kena. Tak ingat dah gini ambil hal lain. Kalau Tuhan tidak nescaya dia berbilai, paling kurang berbilai dua. Ada kalanya dua ekor Tuhan ni saling berkelahi dua-dua Tuhan ni. Mana? Berkelahi dalam nak mengadakan dan nak meniadakan benda yang sama. Mudah nampak sikit. Nak mengadakan dan nak meniadakan benda yang sama. Mana? Tuhan A nak mengadakan Zaid. Contoh. Tuhan B nak meniadakan Zaid. Maka luluh kehendak kedua-dua ekor Tuhan tadi. Tuhan A nak menjadikan Zaid tu ada. Lulus Zaid tu ada. Tuhan B pula nak meniadakan Zaid. Tu nak berkelahi tu. Tamanuk dia panggil, berkelahi. Apa? Tuhan A nak mengadakan Zaid, Tuhan B nak meniadakan Zaid. Luluh juga kehendak Tuhan B. Maka Zaid jadi mana? Zaid jadi mana? Pada masa yang ada itulah ia tak ada, pada masa yang tak ada itulah ada. Beripung perkara berlawan ni. Ni mudah nampak sikit. Ad-diddani la yajtami'an. Zaid jadi ada tak ada. Ada tak ada satu masa. Kalau sekejap ada sekejap tak ada tu cik semua. Ni dak luluh pada satu masa. Tuhan A, Tuhan B. Tuhan A kata aku nak buat Zaid. Tuhan B kata aku nak meniadakan Zaid. Luluh kehendak dua ekor Tuhan ni seretak satu masa. Zaid tu ada nisbah luluh kehendak Tuhan A, Zaid tu tak ada nisbah luluh kehendak Tuhan B. Maka Zaid tu jadi mana? Ada ke tak ada?
Kalau kita kata ketika ada itulah tak ada, ketika tak ada itulah ada. Otak mana boleh terima? Nah. Tu. Kalau kita kata dak. Luluh kehendak Tuhan A dulu. Tuhan B ke dia sikit. Jadi Zaid tu ada. Lepas tu luluh kehendak Tuhan B, Zaid pun tak ada. Lepas tu luluh pula pada Zaid ada. Tu cik semua Zaid. Jadi payah nak beli, nak cucur duit, luluh kehendak Tuhan B. Tak ada pula Zaid. Baru cashier nak ambil duit. Hilang dah Zaid. Dah. Lepas tu cashier pun tak apa, kira hak lain pula. Luluh pula kena tu ada pula dah Zaid pun ni duit sana ni. Nanti dulu. Nak ambil duit dengan Zaid tadi. Bo nak ambil luluh pula kena tu happy. Tak ada pula Zaid. Tu kalau cik semua. Ada lagu tu. Tak ada juga. Jangan kata hak didani la yajtami'ani hak tu mustahakah. Kalau hak cik semua pun tak ada. Ada lagu tu. Makhluk ni. Kalau hamba ni as-salah pun tak ada. Berapa? Luluh kena tu happy. Nah, lepas tu Tuhan A pun buat pula ada. Kong Kong tu ambil kong pula kong. Nah, kong tu luluh kena Tuhan A. Lepas tu warah hilang pula luluh kena Tuhan B. Berat orang ni. Nah, maka tak terima dengan kepala otak sama ada ad-diddani la yajtami'ani, dua perkara berlawanan berhimpun satu masa di Zaid, ataupun cik semua sekali pun tak terima. Tak terima dua-dua. Maka tentu tidak Tuhan berbila. Apa? Zaid tak boleh nak ada sejak di awal lagi. Ada ke tak ada Zaid? Tu tengok. Kemudian yang ke apa? Yang kelima ni, yang kedua, kalau Tuhan tu tidak nescaya dia berbila. Paling kurang berbila Tuhannya dua. Ada kalanya dua ekor Tuhan ni saling berselisih, berkelahi dalam nak mengada dan nak meniadakan satu-satu perkara. Tu. Kalau gitu mana? Hak ni kembali kepada tak luluh dengan luluh kehendak salah satu. Gitu. Baru nampak dah. Ya sebab tu ilmu ni kena ulang-ulang semua. Kalau tidak terlupa jadi. Kita kata fardu takdirnya Tuhan A nak mengadakan Zaid lagi. Contoh. Maka lululah kehendak Tuhan A, Zaid jadi ada. Tuhan B nak meniadakan Zaid. Tu nak jadi orang panggil berkelahi tu, bertelingkah. Tiba-tiba tak luluh kehendak Tuhan B, Zaid jadi ada juga. Maka lemah tak Tuhan B? Lemah tak Tuhan B? Lemah sebab tak luluh kehendak dia. Sedangkan Tuhan B ni sama pada dakwa dengan ketuhanan dia dengan Tuhan A. Maka bila lemah salah satu, lemah juga Tuhan A. Itu dah. Lemah juga Tuhan A. Dah. Tu. Dia kena pergi kepada luluh ke tak luluh. Ataupun kata Tuhan A nak mengadakan Zaid, Tuhan B nak mengadakan Zaid. Luluh kehendak Tuhan B, Zaid tak ada. Tuhan A nak mengadakan Zaid tak boleh. Tak luluh kehendak dia. Maka Zaid jadi tak ada. Betul tak? Maka lemah tak Tuhan A? Lemah. Sebab apa? Tak luluh kehendak dia. Tuhan apa tak luluh kehendak dia gitu? Maka bila lemah Tuhan A, lemah juga Tuhan B. Maka Zaid ni boleh ada tak? Tak boleh sejak di awal lagi. Tengok. Jadi burhanut tawarud, tiga rupa masalah yang natijahnya kalau Tuhan berbila, langit bumi jangan kata boleh wujud. Nak sebesar zarah makhluk ni, sebesar jauhar firik pun tidak boleh wujud. Apatah lagi burhanut tamanuk, dua masalah tadi. Tu menunjuk kata makhluk ni tidak boleh ada, tidak boleh diciptakan, tidak boleh wujud sejak daripada awal lagi kalau berbilang Tuhan. Ingat baik tu. Lepas tu hak satu lagi pada burhanut tamanuk, tu amat tak secerita. Sebab apa? Hak tu bahas masalah hal dia panggil. Masalah hal. Masalah hal ni susah sikit nak faham. Semulalah. Maka sebab tu dia kata apa? Nescaya adalah tiap-tiap Tuhan. Daripada beberapa Tuhan itu, Tuhan yang difardu takdir. Bukan kena ke Allah dak dah. Allah tak termasuk dalam ini. Hak Tuhan kita wak lolok kata ada lebih pada mana Tuhan A, Tuhan B tadi. Tiap-tiap daripada Tuhan A, Tuhan B tu lemah kedua-dua, lemah. Sama ada burhanut tawarud atau burhanut tamanu, lebih-lebih lagi. Tu. Dan jika lemah mereka itu tiap-tiap Tuhan daripada beberapa Tuhan yang difardu takdir itu, nescaya jawab bagi jika
tiada didapat karena alam ini. Mana alam ni tidak boleh wujud sejak di awal lagi. Itu makna tidak dapat karena alam ini. Nah, jangan kata langit bumi, sebutir zarah pun tak boleh wujud. Kita bahar ni. Kalau Tuhan tidak mesti dia berbilai, paling kurang berbilai dua. Ada kalanya dia berpakat. Kalau berpakat nak buat satu benda yang kecil halus gitu. Nah, yang tak terima nak belah dua. Kalau luluh kehendak salah satu, luluh kehendak yang kedua selepas daripada luluh kehendak, jadi tahsilul hasil lemah. Maka lemah tak boleh jadi Tuhan. Lemah salah satu, lemah juga kedua. Nah, maka tak boleh nak buat sejak daripada awal lagi, walau sebutir zarah. Tengok. Sejak daripada awal tak boleh. Sebab apa? Sebab lemah kedua-dua. Dan iaitu tiada didapat karena alam ini kita tak nampak alam ni duk mana. Betul tak tu? Batilun, dusta, palsu, bohong. Sebab apa? Dengan tu sababiyah dia panggil. Dengan sebab musyahadah. Musyahadah sini pandang dengan mata kepala. Musyahadah dalam ilmu usuluddin pandang dengan mata kepala. Kalau musyahadah dalam ilmu tasawuf pandang dengan mata hati. Beza tu dah. Jangan duk campur istilah gimari. Jadi sesak kita. Nah, kalau dia tasawuf musyahadah itu bukan pandang dengan mata kepala, pandang dengan mata hati. Itu tak tepat dah. Tak tepat, tak berjihad. Itu dah. Kalau dalam ilmu usuluddin sebut kata musyahadah iaitu pandang dengan mata kepala. Jadi alam ini tak ada tu dusta, batilung. Sebab apa batil? Sebab kita dapat lihat dengan mata kepala kita. Itu yang nak ayat. Nah, ni langit bumi ada, makhluk ni ada. Nah, berapa jenis makhluk? Jutaan ni ada tu ni. Banyak pun gapo langit bumi, bukit buka, gunung gana, air itik, kubal lembu, gapo orang ni. Nah, apa banyak mana? Siapa buat ni? Kalau berbilai, jangan kata hok banyak ni. Sebutir zarah pun tak boleh wujud. Kita bahas tadi. Betul tak? Tengok. Maka tafriqnya, maka tiadalah, tentu tidaklah, mana gitu. Maka tiadalah kan mana tidaklah dah. Tiada, memang berbilai tu tiada. Hok kita naknya tidak. Nafi tu dah. Maka tiadalah ini, maka tidaklah berbilang-bilang Tuhan. Mana? Tentu tidak berbilai Tuhan paling kurang dua. Tak boleh nak terima. Kalau tiga ustaz, dah dua apa tentu tidak. 3, 4, 5 juta tu kau lagi dak. Faham tak? Tu paling kurang berbilai ke dua. 1, 2. Berbilai tu apa panggil? Ta'addud tu, berbilai. Kalau dua pun kita fardu takdir itu happy tadi. Alam ni tak boleh wujud sejak daripada awal. Sedangkan alam ni ada dengan mata kepala kita dapat saksikan. Bermakna tentu tidak berbilai Tuhan paling kurang dua. 3. Kau lagi sangat. 4, 5 ni tak usah tanya dah lah kalau ada 2 pun dak agak. Gitu dah. Habis. Maka sabitlah, mana kejaplah, kemahlah, bulat gotelah di dalam hatimu. Gitu kan gitu. Akan wahdaniyahnya, akan bersangatan esanya Allah Ta'ala pada zat, pada segala sifat dan pada segala af'alnya. Dan apabila sabit, apabila nyata pada hati, pada akalmu akan wahdaniyahnya, akan bersangatan esanya Allah Ta'ala, mustahilah dengan mana istihalah lah. Gitu lah. Mustahilah dengan mana tentu tidaklah. Istihalah lah, tentu tidaklah. Lawannya yang tak boleh beripun sekali dengannya, dengan wahdaniyah tu. Mana? Iaitu lawannya, iaitu yang tak boleh beripun sekali dengan bersangatan esa tu, berbilang-bilangnya Allah pada zat, pada segala sifat dan pada segala af'alnya. Tentu tidak. Jadi dengar dalil hak hamba duk cerita tadi tu, dalil-dalil tu game klik mikir sendiri ya. Nah, hamba aja ada cara mikir tu. Kalau Tuhan tidak so, tentu dia berbilai. Paling kurang berbilai 2. Kalau 2 ekor Tuhan lagu mana? Mikir, duk mikir. Kalau nak buat langit, saling membantu A, B. Bagus dia kata. Bagus apa? Tu lemah bodoh dia. Kalau kagak sungguh buat so. Kalau lemah bukan Tuhan. Kalau langit tak boleh ada. Tu sungguh kita kalau nak akak almari, kalau gagah akak sore, apa nak akak ramai-ramai. Ramai-ramai tu sebab lemah. Ada. Maka lemah bukan Tuhan tu lagu tu. Bila bukan Tuhan tak boleh ada langit bumi ni. Satu kemah dah. Kalau gitu langit bumi ni ada. Tuhan kalau gitu tidak berbilai wis. Kena mikir gitu. Mikir perih. Nah,
Kita royak dah cara mikir burhanut tawarud lagu mana, burhanut tamanuk lagu mana. Klik perah otak sendiri hak kita tulis tadi tu, kita baca balik, kita perah mikir, barulah nyata. Weh, sungguh Tuhan, tak boleh jadi berbilat. Baru betul kita baca kul huwallahu ahad wa ilahukum ilahun wahid. Allahu la ilaha illallah, la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Baru dipanggil wahdaniyah. Ahad esa pada zat isyaratnya. Nah, wahid esa pada sifat, wahdah esa pada segala af'al. Maka dihipo jadi wahdaniyah, bersangatan esa Allah Taala. Alhamdulillah. Habis itu. Wallahu a'lam. Kita sambung semula pula ketujuh qudratun. Baru masuk sifat ma'ani. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Tanda molek tu, Abah Rahman tanda molek. Saya tak boleh tanda dah. Gapo nak tanda pun. Tanda comel. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin sekalian, ibu-ibu, ayah